Huh, malam ni sejuknya lain macam lah. Tengok langit cerah. Takkan nak hujan kot. Dan saya pun bila dah rasa macam tu kan, saya pun cepat-cepatlah habiskan rokok ni, cepat-cepatlah saya naikkan tingkap dan saya pun cubalah nak lelapkan mata tu, nak berehatlah dulu. Adalah lebih kurang dalam 2 jam lagi sebelum nak masuk waktu sahur tu, sebelum saya nak kena bertolak balik semula kan. Belum pun sampai 5 minit ni saya duduk baring dan pejamkan mata saya ni, pintu lori saya ni kena ketuk. Jadinya saya pun waktu tu dalam keadaan macam mamai-mamai gitu kan. Saya pun buka mata. Apa benda tu kan? Saya pun bangun. Saya tengoklah dekat luar tingkap lori tu. Saya pandang, tengok. Tak ada. Tak ada sesiapa pun kat situ. Sebab waktu tu memang saya ni dah mengantuk sangat-sangat tau. Saya pun baring balik semula tau. Cuba nak lelapkan mata ni semula. Dan sekali lagi, pintu lori saya ni kena ketuk lagi sekali. Dan saya pun cepat-cepat bangun dan terus saya buka pintu lori tau kali ni. Jaga mata kita, jangan tengok benda-benda yang menyebabkan kita kurang pahala puasa. Kan tengok TV tak apa cerita, tengok Hindustan. Kan dia tarik kan. Tarik sari heroin. Astagfirullahalazim. Tapi tengok masalah itu. Kan kurang pahala puasa. Kan tengok benda-benda yang tak patut tengok. Orang perempuan pun tolong jaga bulan Ramadan ni. Masuk Ramadan tu Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Tu sebab bulan Ramadan tu dahlah panas tarik menyongek tu. Taulah panih. Janganlah kau pakai pakaian yang menyebabkan kau bagi orang lain panih. Ni bantai berkomban. Tentu apa laki bang. Ya Allah panih waktu bang. Yang suami ni cecenya. Kau tahu tak aku lagi panih tengok kau ni jangan. Jago tu. Tu boleh menyebabkan kurang pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi ya. Untuk hari ni kita nak buat lagi cerita berkenaan dengan puasa. Jadinya tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, sampailah kita ke kisah yang pertama Sebelum tu, macam mana hari ni puasa? Okey, buka puasa apa tadi? Okey, jadinya kita terus dengan kisah yang pertama ni ya. Kisah yang pertama dia, okey. Orang kata bulan puasa mana ada hantu. Ustaz-ustaz pun kata macam tu. Bulan puasa kan syaitan ni diikat. Maknanya Allah berikan keistimewaan sebulan kepada manusia. Bebas beribadat tanpa gangguan syaitan. Kalau ada yang masih lihat juga, maknanya manusia itulah yang berperangai macam syaitan. Kalah pada tuntutan nafsu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kak Bib lah.
Umur akak 42 tahun. Dan cerita ni pasal anak kepada sepupu kakak lah. Sepupu kakak ni, kakak panggil dia sebagai Kak Long aja. Dan kami ni rapat sangat-sangat. Sebab dari kecil memang selalu kita orang ni bersama-sama. Tinggal pun berdekatan. Tapi lain-lain taman perumahan lah. Tapi masih dalam daerah yang sama. Pendek kata, kalau naik kereta nak pergi ke rumah Kak Long ni, tak sampai 5 minit. Dah sampai dah rumah dia tu. Dan anak kedua dia ni perempuan. Nama anak dia tu Era tau. Era, masa kejadian ni masih lagi anak dara lagi lah. Kerja pula dekat sebuah farmasi dekat Bandar Keluang. Dan kadang-kadang kerja shift pagi balik petang. Kadang-kadang kena kerja shift petang balik malam je. Jadinya dia ni pergi kerja naik motor je lah si Era ni lah. Daripada rumah dia ni dekat Taman Seri Lambak tu ke tempat kerja dia lebih kurang dalam 15 minit jugalah gitu. Kalau naik motor Kalau siang jalan jam cecah jugalah dalam 20 minit. Dan alkisahnya masa tu bulan puasa. Tahun dah tak apa ingat lah tahun bila tu. Kalau tak silap dalam tahun 2013 ke 2014 lah macam tu. Oleh kerana si Era ni masih lagi anak dara dan jadinya dia selalulah kena mengalah dengan rakan-rakan sekerja yang dah berkahwin. Jadinya Era ni je lah yang selalu kena ambil shift petang dan balik malam. Dan Kak Long selalu membebelkan Era yang sering balik lewat. Balik malam buta kata dia. Maklumlah anak dara kan tak elok balik lewat malam. Emak manalah yang tak risau. Anak dara dia ni asyik balik lewat je. Malam pula tu. Dan jalan nak ke Taman Seri Lambak pada masa tu agak gelap lah sebenarnya. Lebih-lebih lagi selepas Taman Seri Impian menuju ke roundabout T6 tu. Alah, mak ni, jangan risaulah mak. Tak ada apa-apa lah. Era bukan nak pergi mana pun. Pergi kerja je. Lagipun, kan berbulan puasa ni mana ada hantu. Engkau tu mulut. Jangan celupa sangat tahu. Belum jumpa lagi. Sekarang kalau kau dah jumpa nanti, baru kau tahu. Alah mak ni, tak ada apa-apa lah mak. Jadinya, pada satu malam tu lah, seperti biasa Era ni kerja shift petang. Dan hari tu dia memang agak macam penat sangat. Sebab bos dia ni suruh dia kira stok lah apalah. Maksudnya banyak lah kerja-kerja si Era ni buat dekat tempat kerja tu. Tapi mengenangkan upah shift malam yang lebih tinggi. Jadinya si Era ni pun tahankan je lah. Dia pun layankan je lah buat semua kerja-kerja yang disuruh tu. Al-maklum lah, dan nak raya, duit banyak nak pakai. Kerja punya kerja. Tahu-tahu je jam dah pukul 11 lebih. Dan Era ni pun bersiap lah nak tutup kedai bersama dengan seorang lagi kawan. Kunci farmasi memang si Era ni yang pegang lah. Malam-malam bos dia memang jarang lah datang ke kedai tu. Jadi si Era tu lah yang jadi bos kecil lah kiranya pada malam tu. Dan selepas selesai semua tutup pintu besi apa semua, si Era ni pun nak bergerak lah balik. Dan malam tu cuaca dia lain macam sejuk dia. Uish. Sejuknya. Hari nak hujan ke apa ni? Bye Era. Bye. Jalan baik-baik tau. Macam nak hujan je ni. Okey. Awak pun sama, hati-hati tau. Dan si Era ni pun startlah motor dan terus mulakan perjalanan untuk nak balik ke rumah tu. Sampai dekat depan Taman Seri Impian tu, dia sempat menjeling pemandangan indah, lampu-lampu yang cantik bergantung-gantung dekat tepi-tepi jalan tu kan. Yelah kan raya, dia orang pasang lampu decoration tu kan. Memanglah cantik lampu tu. Kelap-kelip lah, warna-warni lah. Era ni waktu tu, dia pandang semula ke depan. Fokus semula pandang ke depan. Lepas saja melewati Taman Seri Impian tu, lampu jalan pun dah tak ada lagi. Lampu kelip-kelip tu dah tak ada lagi. Dan jalan dah mulai gelap gelita. Dan senyap sunyi je dekat situ. Cuma Era saja seorang yang ada dekat atas jalan tau masa ni. Daripada jauh, Era ni dah mula nampak roundabout T6 tu. Maknanya rumah dah tak jauh lagi lah untuk sampai ke kawasan rumah dia tu. Tiba-tiba si Era ni perasan tau. Ada kain putih berkibar-kibar di sebelah tepi dia tu. Dan waktu ni si Era ni ingatkan kain tudung dia yang berkibar-kibar kena tiup dengan angin kan, dia naik motor kan. Jadinya Era ni buat dek je lah, buat tak tahu je lah. Dalam hati Era ni terdetik juga. Apa benda tu? Hantu ke apa kan? Tapi dia ni masih berpegang teguh pada kepercayaan dia yang mana bulan puasa. Mana ada hantu bulan-bulan puasa macam ni? Dan si Era ni pun buat bodoh je lah. Dia pun teruskan menunggang motosikal dia. Dia menunggang. Dah hampir betul-betul sampai dengan roundabout T6 tu. Tiba-tiba si Era ni perasan kain putih yang berkibar tu makin lama macam makin nampak makin menjauh tau. Dan sekarang ni dah berada dekat tanah sebelah kiri dia tu. Dan kain tu tiba-tiba bergulung-gulung macam satu bungkusan dan berguling laju mengiringi motosikal Era. Macam dia berguling ikut follow motosikal Era tau.
Dan nafas si Era ni mulalah macam rasa dah tersekat-sekat dah. Jantung dia dah mula dub-dab kan. Dan Era rasa tangan dia ni dah lemah sangat-sangat. Nak pulas minyak throttle motor tu pun dah rasa macam tak mampu dah. Dan dia cubalah baca apa-apa ayat yang dia rasa dia ingat, yang dia hafal. Tapi lidah dia ni jadi kelu. Tak boleh nak keluarkan suara. Dan alif bata pun langsung dia tak ingat. Tapi Era tetap juga teruskan menunggang ni. Dan sampailah selepas dia melewati roundabout T6 tu, benda putih yang berguling tu pun terus hilang. Dan Era pun dah tariklah nafas lega. Era ni terus balik ke rumah dia. Dan waktu dah sampai dekat rumah ni, badan si Era ni dah start, dah mula menggigil-gigil. Nasib baiklah benda tu tak ikut dia balik. Dan keesokan harinya, si Era ni pun ceritalah apa yang jadi padanya pada malam tadi. Dan korang nak tahu tak apa mak dia kata? Itulah. Kan mak dah pesan kau. Kau yang tak nak dengar. Lain kali orang tua tu cakap, masuk dalam kepala. Jangan main ikut kepala kau aja. Dan panjang lagi lah kalau nak KSM teruskan bebelan itu. Mau habis satu video ni, kita dengar mak si Era ni membebel je. Jadinya, moral of the story untuk cerita yang pertama ni lah. Mak cakap tu dengar, jangan degil. Dan selamat berpuasa semua. Sekian. Dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang permulaan. Yang mula-mula ni, pada hari ni, kisah yang pertama lah. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Semoga anda terhibur ya. Jadinya, jom kita terus ke kisah yang kedua pada malam ni. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang nombor 2 pada malam ni ya. Jadi, kita terus dengan kisah yang nombor 2 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid. Dan okeylah, cerita ni cerita saya. Cerita ni tak lama lah jadi. Baru je malam tadi terjadi. Selalunya bulan-bulan puasa macam ni, bulan yang paling selamat bagi saya. Sebab tak ada hantu. Al-maklum lah, saya ni memang penakut yang amat. Cerita dia macam ni tau. Apa yang jadinya malam tadi? Saya ni buat part-time tau. Part-time photographer. And time-time macam ni lah sebenarnya saya nak siapkan kerja. Dan saya tak pernah tidur rumah kawan saya seorang ni lah. Semalam tu malam first time lah saya tidur dekat rumah dia tu. Dan saya duduk kat rumah tu ada sebab lah. Sebabnya saya nak pinjam PC dia nak buat kerja. PC saya tu ada problem, tengah hantar servis. Dan masa saya tengah buat kerja dekat depan PC ni, sambil-sambil tu saya pun layanlah lagu. Dan member saya ni pula, dia duduk dalam satu lagi bilik sebelah tu, sambil-sambil dia tengok YouTube kat situ. Dan cerita dia tu mungkinlah saya rasa dia tengok tu cerita kelakar lah agaknya. Sebabnya member saya ni ketawa sorang-sorang dalam bilik dia tu, terbahak-bahak ketawa dia tu. Dan saya pun waktu tu, yelah sebab saya pun tengah sibuk buat kerja saya kan, saya dengarkan ajalah, malaslah nak kacau. Dan saya pun layan lah buat kerja saya ni, layan kan. Sekejap-sekejap tergelak-gelak, sekejap-sekejap tergelak-gelak tau dia tu. Lepas tu lama tau saya dengar, apa sebab member aku ni senyap je kan. Adalah dalam 15 minit macam tu member saya ni senyap je kan. Dan saya pun cakap dalam hati, confirm budak ni kan dah tidur lah agaknya tu. Dan masa tu saya tengok jam, adalah lebih kurang dalam pukul 1 pagi jugalah. Dan saya pun bangun, saya masuklah bilik dia. Saya tengok sekali lagi, memang betul lah, dia tu dah tidur, siap berdengkur-dengkur lagi waktu tu. Dan saya try lah usik-usik dia ni sikit. Memang betul, memang tak ada respon langsung. Maksudnya memang sah lah, dia ni dah tidur. Dan saya pun keluar daripada bilik dia, dan saya masuk balik semula bilik tadi yang saya nak buat kerja tadi tu. Dan saya pun sambunglah balik buat kerja saya ni semula. Layan balik edit-edit gambar saya ni. Dan saya rasa lah saya tengah buat kerja tu, tak sampai dalam 5 minit pun sebenarnya saya buat kerja, sambung buat kerja balik semula tu. Saya sambung je, saya dengar balik semula. Suara kawan saya ni, dia ketawa, terbahak-bahak pula tu, sama macam suara yang saya dengar awal-awal tadi. Dan dengarlah suara YouTube macam mana tadi tu kan, video yang dia tengok kat situ kan. Dan saya pun jerit lah daripada dalam bilik ni. Oi! Amboi kau ni, kemain no, bergelak sakan. Tadi berdengkur no kau ni. Tapi tak ada respon tau. Senyap, sunyi je. Dan bunyi video YouTube pun terus hilang. Tak ada bunyi apa-apa pun. Dia ni senyap lah pula. Tadi beri no gelak. Maybe dia tak dengar kot agaknya aku panggil dia ni. Tak boleh jadinya.
Jadinya saya pun bangunlah daripada buat kerja saya tu. Saya pun bangun, keluar daripada bilik saya, masuklah bilik sebelah tu. Bilik yang kawan saya lepak tu. Saya tengok-tengok dekat dalam tu, elok je kawan saya tu masih lagi tidur. Sama macam yang saya nampak tadi. Siap berdengkur lagi kan. Serius, memang dia tidur kat situ. Dan saya memang kenal sangat dengan member saya tu. Kalau dia tipu ke tak tipu kan, saya memang boleh cam punya lah. Dan saya tutup pintu bilik dia. Saya tengokkan je tau muka dia. Saya perhatikan betul-betul. Lepas tu saya gerakkanlah dia tu. Goyang-goyangkan dia. Lepas tu dia bangun. Apasal kau ni? Kerja kau dah siap ke apa? Tak. Sorry weh, ganggu kau weh. Aku ingatkan kau belum tidur tadi. Alah, sorry. Apalah kau ni? Kau tengok muka aku ni. Nampak tak macam muka orang tengah jogging ke apa? Macam muka orang tengah tidur ke? Kau ni. Kacau je lah. Aku nak tidur pun tak senang. Kawan saya ni teruslah dia tarik balik semula selimut dia, sambung semula tidur. Dan memang nampaklah muka dia tu memang betul muka orang baru bangun tidur. Dan saya pun terus baring kat sebelah dia. Dan saya dengar balik member saya ni dah berdengkur balik semula. Sekejap betul dia dah tidur balik kan. Mungkinlah dia tu ngantuk sangat lah agaknya. Dan yang saya ni pula, saya tak boleh nak tidur tau. Terpusing kiri, terpusing kanan, terkebil-kebil biji mata saya ni. Dan rasa takut tadi tu ada lagi. Saya dengar dekat luar bilik ni macam ada orang tengah tarik-tarik kursi tau. Tapi bukan macam tarik kursi orang nak duduk. Ni, dia punya tarik kursi tu, dia macam bawa tarik kursi tu berjalan. Sekeliling rumah tu dia pusing. Dan yang saya tahulah, dalam rumah tu cuma ada saya dengan member saya je. Mana ada orang lain kat situ. Dan member saya ni duduk dekat dalam rumah tu seorang-seorang je. Habis tu, siapa pula yang duduk heret-heret kursi dekat luar bilik ni? Dan saya dah rasa macam nak menangis dah tau time ni. Dan hilang sekejap saya punya rasa kejantanan tu. And for your information lah, member saya ni duduk dekat residence tau. Rumah dia tingkat 18 dekat Setia Tropika. Kalau orang JB tahulah tempat ni macam mana tau. Boleh katalah siapa yang duduk dekat Setia Tropika ni memang orang have lah kiranya. Daripada bunyi orang seret-seret kursi dekat luar bilik tu, dia tukar pula keluar tingkap cermin saya ni. Dekat tingkat 18 ni. Saya dengar ada orang berbual-bual dekat luar tingkap tu. Dan waktu tu dalam pukul 3 pagi tau macam tu. Dia punya berbual tu macam kita orang ni duduk dekat tingkat 1. Memang jelas gila saya dengar tu. Siap ketawa terbahak lagi. Dan saya pun cubalah nak sedapkan hati. Saya fikir baik-baik lah. Mungkin guard lah kot kan ketawa-tawa kat situ. Tapi mana datang logiknya. Ni dekat tingkat 18. Dan saya waktu ni terus selubung satu badan dengan selimut sampai ke kepala. Tak sedar dah. Pukul berapa saya tertidur entah. Saya pun tak tahu. Sedar-sedar je dalam pukul 5 pagi lah macam tu saya tersedar sebab nak bangun untuk sahur. Dan dah lepas sahur tu saya solat subuh dulu, barulah saya buka cerita dengan member saya ni. Lah, engkau pun kena juga ke bro? Alah bro. Aku dah biasa dah bro kena macam tu. Selalu dah dengar bunyi-bunyi macam tu. Tapi aku buat tak layan je lah. Dia nak salam perkenalan je lah kot dengan kau tu. Tapi kan, ini kan bulan puasa. Takkan nak salam perkenalan juga. Dan inilah last kali yang terakhir sekali saya lepak dekat rumah member saya ni. Pinjam PC dia untuk nak buat kerja tu. Lepas tu saya dah tak lepak dah rumah dia lagi. Kalau dia nak datang jumpa saya, datanglah lepak kat rumah saya pula. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Seram juga Okeylah, jadi tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang ketiga. Okey, sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Jadinya, kita terus dengan kisah yang ketiga ni
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Aiman. Bukan Aiman tak kisah tau. Ini Aiman yang kisah punya tau. Okey lah, macam ni lah kisah dia. Dulu saya pun macam setengah orang lah fikir yang bulan puasa ni tak ada hantu. Kisah ni berlaku beberapa belas tahun yang lepas lah. Masa tu bulan puasa dan saya pernah teman sepupu saya ni pergi menoreh getah pada waktu malam tau. Dan masa tu memang masing-masing ni nak cari duit lebih lah kiranya. Konon-kononnya untuk nak buat beli baju raya lah, nak buat beli kasut raya lah. Macam tu lah niat dekat hati dia. Sepupu saya ni, dia jadi tukang toreh porok getah tu lah. Dan saya ni pula jadi tukang suluh je. Dan dia pun masa tu baru kali pertama menoreh malam. Dan saya pula lah tukang teman dia. Sebelum-sebelum ni, kalau sepupu saya ni dia menoreh malam, mak dia lah yang akan temankan dia. Tapi sejak mak dia tu tak sihat, memang dah lama dah dia ni tak menoreh pada waktu malam. Ini barulah dia nak buat benda tu ataupun menoreh waktu malam ni. Menoreh waktu malam ni pun sebab dah nak raya kan. Kalau tidak memang taklah dibuat macam ni. Jadinya, lepas solat isyak kami pun bergerak ke kebun tu. Dan kebun tu pula agak jauh daripada kawasan perumahan orang. Dan agak dalam daripada jalan raya besar tau. Dalam hati masing-masing sebenarnya pada waktu tu, dah tawakal je lah. Tapi, bila memikirkan bulan puasa tak ada hantu, maka kami pun pergilah dengan hati, dengan keberanian yang berkobar-kobar di jiwa. Jadi, kan? Jadinya masa tengah menoreh pokok tu lah, saya suluhlah bahagian yang ditoreh tu. Dan dalam masa yang sama, mata saya ni dah tertangkap sesuatu. Tapi saya fikir positif je lah. Iyalah kan, bulan puasa, mana ada hantu? Dan saya pun buat tak layan je tau. Dan saya pun teruskan juga kerja saya sebagai tukang suluh pada malam tu. Yelah, dalam kebun getah tu sunyi sepi je, ditemani dengan suara cengkerik je. Mustahil lah kan tak dengar bunyi apa-apa yang lain. Dan waktu ni saya dah mula rasa tak sedap hati tau. Sebab depan saya ni sepupu saya. Yang belakang saya ni tak ada sesiapa. Kiranya belakang saya ni luas terbentang. Membelakangkan pokok-pokok getah yang ada kat situ. Kalau tadi saya dengar bunyi macam orang tengah ketawa kan. Sekarang ni sayup-sayup je saya dengar bunyi tapak kaki. Macam orang tengah berjalan macam tu. Dan saya pun diam je sebab saya nak dengar dengan teliti. Betul ke apa yang saya dengar tu? Dan bunyi tu pula seakan-akan melanggar semak-semak yang ada dekat sekitar situ. Jadinya saya boleh dapat tangkap lah yang bunyi tu seolah-olahnya sedang berjalan ke arah saya. Dan saya ni daripada positif tadi dah mula dah rasa menggelabar dah berpeluh-peluh dah kat situ. Bila saya pandang je sepupu saya ni, dia punya bibir dah pucat juga. Tapi dia pun acah-acah lah, buat-buat tanya pasal barang raya lah, pasal apalah, ajak-ajak macam sembang macam tu. Kiranya kita orang ni berbual lah waktu tu kat situ. Kuat pula tu. Konon-kononnya bila benda tu dengar kita orang ni bersembang kuat-kuat macam ni, benda tu larilah, benda tu takutlah macam tu. Padahal telinga saya ni dah jelas tau, dapat tangkap bunyi tapak kaki tu makin lama makin jelas, makin lama makin dekat. Dan sempatlah saya toleh ke arah belakang saya. Dalam takut tu kan, saya tengok tau, saya perhatikan betul-betul, tapi tak ada sesiapa pun yang saya nampak kat situ. Dan saya pandang sepupu saya balik. Bangah. Jomlah kita balik, Bangah. Aku rasa haus lah, Bangah. Macam panas pula malam ni aku rasa. Haus apa ke bendanya? Padahal botol air tu duk tersangkut je kat leher saya tau time tu. Dan bila saya dah cakap macam tu kan, abang saya ni ataupun sepupu saya ni terus bergerak ke arah motosikal. Dan saya pun follow je lah dia tu. Dan makin laju dia berjalan ni, bunyi yang dekat belakang saya ni pun makin laju tau bunyinya. Dah macam bunyi tu mengejar saya pula. Dan saya dah tak ada fikir apa dah time ni. Yang saya tahu, saya nak sampai dekat motor, lepas tu nak keluar je daripada kebun tu. Nasib baiklah start motor tu sekali je, dah terus hidup. Selalunya payah juga nak startkan motor ni tau. Agaknya berkat bulan Ramadan lah agaknya. Yang sepupu saya ni pula, time-time macam ni lah, dia sibuk, dia tanya saya bekas ubat nyamuk dah ambil ke tidak, botol air tertinggal ke tidak. Dan semua tu saya buat tak layan dah. Dan saya buat bodoh je tau. Saya duduk tercongok je dekat belakang motor, dekat belakang dia tu. Dan Alhamdulillah, sepanjang jalan tu saya syukur sangat-sangat sebab tak ada apa-apa pun yang kacau. Dan sampai dekat jalan besar tu, tapi bukannya
sebenarnya ada kereta pun kat situ time tu. Yelah, kami pun berhenti kejap dekat situ. Itu pun sebab sepupu saya ni rupanya memang dah pucat lesi. Sampai tangan, kaki dia dah sejuk sampai kebas dah tangan dia. Dah tak rasa dah kata dia. Dan dia pun tanya dekat saya. Man, kau tak rasa ke motor kita berat tadi ya? Aku rasa berat motor kita. Ha? Motor berat? Entah, aku tak perasan pula. Kenapa weh? Kau rasa berat ke tadi? Dan sepupu saya katalah, sepanjang perjalanan tadi tu, dia duk rasa berat macam naik motor ni bertiga tau. Dan saya pun dah diam dah. Sambung balik semula, takut tadi. Padahal tadi macam-macam dah nak hilang gitu. Dah rasa takut dah balik semula. Dan lutut saya terus rasa lembik, rasa lemah balik semula. Dan sekali lagi saya ajak dia ni balik. Mana taknya, kiri kanan dekat tempat yang kita orang duduk, kita orang berhenti ni pun hutan. Jalan pokok getah juga. Kalau kenderaan lalu pun, musim-musim bulan puasa macam ni, orang jarang keluar malam lalu dekat sini. Semua dekat masjid dah time-time macam ni pergi tarawih, betul tak? Jadinya kita orang pun naik motor terus pecut sampailah dekat rumah. Dah sampai rumah tu, sepupu saya pun membebel. Engkau ni kan dari kecil dulu aku menoreh kat situ, tak ada apa benda pun, tak pernah pula aku kena kacau. Nampak yang bukan-bukan ke? Lagilah tak. Aku pergi dengan mak aku pun okey je, tak pernah pun kena ganggu. Dengan kau je aku pelik ni, boleh pula kena ganggu. Bulan puasa pula tu. Dan saya waktu ni memang awal-awal dah cakap, yang saya ni memang tak akan ikut lagi dah dia ni. Biarlah orang kata tak ada duit raya ke, tak ada baju raya ke, saya tak kisahlah. Yang penting, saya memang dah trauma sangat-sangat. Dan sepupu saya ni pun sampai sekarang ni pun memang dah tak ada dah. Nak ke kebun malam-malam buta macam tu. Dan mak dia pun dah tak bagi dia. Kata mak dia, korang ni sekarang masuk hutan ni kena tahu petua, pantang larang kau kena tahu. Engkau orang ni pergi main redah je. Dia tu pun mungkinlah nak kenal juga siapa. Nampak perangai sama je 2x5 macam dia. Dan itulah pengalaman saya semasa menoreh getah pada waktu malam. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni? Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke kisah yang terakhir pada malam ni. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Semoga malam ni KSM berjaya lah menceriakan, tak naklah kata menyeramkan menceriakanlah malam-malam bulan puasa anda ni. Dapatlah KSM temankan anda semua. Baiklah, kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Syuk, ni hari engkau punya trip pergi Alostar dengan Kanga tau. Engkau load nanti dekat Tanjung Malim. ETA kau esok mesti ada dekat Alostar pukul 9 pagi esok tahu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuk dan umur saya 38 tahun. 2 tahun lalulah, itulah rutin saya ni sebagai seorang pemandu lori mengangkut kereta. Utara, selatan, timur, barat, semua tempat saya ni pergi. Jadinya hari itulah saya ditugaskan untuk mengambil kereta baru dekat Tanjung Malim tu. Dan lokasi penghantaran ni di utara tanah air. Sebagai pemandu trailer, hantar barang-barang merchandise ni ataupun kereta-kereta ni ke outstation ni, pergerakan kami biasanya merangkumi 2/3 malam tau. Jarang pemandu-pemandu lori jarak jauh macam kami ni dapat tidur seawal jam 12:30 malam. Kalau ada pun jenis bangun sebelum subuh untuk menyambung semula perjalanan diorang tu. Okey, berbalik pada kisah saya tadilah. Saya memulakan perjalanan selepas berbuka puasa di Tanjung Malim tu. Singkatkan cerita je singgah sana, minum sini, akhirnya saya pun sampailah dekat hentian terakhir sebelum sampai ke Alostar. Hentian gurun, lebih kurang pukul 3:30 pagi tau waktu tu. Dan malam tu suasana dia memang sunyi je dekat kawasan parking lori tu. Entah apalah yang berlaku dekat sekitar situ agaknya. Saya pun tak tahulah sebab dia punya sunyi, dia punya sepi tu lain macam tau.
Yang ada dekat situ cuma ada 2 biji lori dan sebuah van je yang ada dekat situ. Okey, sebaik saja saya dah parkingkan lori saya ni, saya pun tarik handbrake tau. Dan saya pun turunkanlah tingkap untuk nak hisap rokok dulu sebelum saya nak berehat, sebelum saya nak tidur tau waktu tu. Tengah saya layan-layan tau, duk hisap, layan hisap rokok tu lah. Tiba-tiba timbul pula perasaan yang seram dekat hati saya ni. Dah rasa macam nak mengemang je gitu tau. Malam ni sejuknya lain macam lah. Tengok langit cerah. Takkan nak hujan kot. Dan saya pun bila dah rasa macam tu kan, saya pun cepat-cepatlah habiskan rokok ni, cepat-cepatlah saya naikkan tingkap dan saya pun cubalah nak lelapkan mata tu, nak berehatlah dulu. Adalah lebih kurang dalam 2 jam lagi sebelum nak masuk waktu sahur tu, sebelum saya nak kena bertolak balik semula kan. Belum pun sampai 5 minit ni saya duduk baring dan pejamkan mata saya ni, pintu lori saya ni kena ketuk. Jadinya saya pun waktu tu dalam keadaan macam mamai-mamai gitu kan. Saya pun buka mata. Apa benda tu kan? Saya pun bangun. Saya tengoklah dekat luar tingkap lori tu. Saya pandang, tengok. Tak ada. Tak ada sesiapa pun kat situ. Sebab waktu tu memang saya ni dah mengantuk sangat-sangat tau. Saya pun baring balik semula tau. Cuba nak lelapkan mata ni semula. Dan sekali lagi, pintu lori saya ni kena ketuk lagi sekali. Dan saya pun cepat-cepat bangun dan terus saya buka pintu lori tau kali ni. Dan sebaik saja pintu ni dibuka, saya nampak ada seorang wanita berkebaya merah tengah pandang pada saya tau sambil dia tu tersenyum. Dan saya pun pandanglah sekeliling tu. Astaghfirullahalazim. Daripada mana pula datang perempuan ni? Apa benda pula dia buat kat sini pagi buta macam ni? Kenapa muka dia ni lain macam yang aku tengok? Dan saya rasa macam dah nak termuntah tau sebenarnya tengok muka dia ni. Dan saya pun cubalah memberanikan diri ni, saya bertanya pada dia. Kenapa Dia nak apa? Nak apa? Bang, nak naik bang. Dan bila saya dengar je suara dia, darah saya ni mendidih terus tau. Kau nak naik Naik kalau berani. Kau naik aku terajang kau. Belalah kau. Bengong punya bapuk. Aku nak tidur pun tak senang. Dan memang sepanjang malam tu, saya ni sebelum tidur tu menyumpah sorang-sorang je lah dalam hati sampailah saya terlelap. Dan saya ingatkan Kak Pun yang pakai kebaya merah tadi. Nyaris-nyaris saya nak baca ayat Tabayyada tadi. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada hari ini. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada hari ini ya? Semoga anda terhibur lah ya. Okeylah. Sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada hari ini, saya letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.